Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam, bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Saya Wan Syahrina dan anda sedang menonton siaran Bernama TV. Inovasi merupakan kuasa pemacu di sebalik perkembangan setiap sektor dan bayangkan inovasilah yang membawa kepada penciptaan produk perkhidmatan dan industri yang baharu yang mana akan mencipta pula peluang pekerjaan dan seterusnya kepada pertumbuhan ekonomi. Dan apabila kita bercakap tentang inovasi juga ialah yang membawa kita kepada metod yang baru, teknologi baru, menyelesaikan masalah-masalah kita yang lama, memenuhi keperluan-keperluan kita yang baru dan kemudiannya akan membawa kepada pemprosesan yang optimum, kepada pengurangan kos, kepada peningkatan produktiviti dan banyak lagi. Ini sebahagian saja, tapi inilah dia bayangannya apa yang akan kita sama-sama kongsikan malam ini. Selama 30 minit kita nak bercakap tentang semarak inovasi sosial dan keusahawanan buat golongan terpinggir. Dan untuk tujuan ini saya alu-alukan kehadiran tetamu di studio sekarang ini Dr. Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor juga kerana bersama-sama kami. Dan saya kira banyak perkara yang sangat menarik bila bercakap tentang inovasi ini. Dia merindingkan roma sedikit sebab kita boleh bayangkan sesuatu yang luas, yang sempadannya tidak ada, limitasinya mungkin tidak ada kerana kita boleh pergi sejauh mana yang kita mahu pergi selagi kita inovatif, being inovatif. Okey. Mungkin secara asasnya pertama sekali kita nak bercakap terlebih dahulu tentang Yayasan Inovasi sendiri di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Malaysia MOSTI dan merupakan frontliner ataupun barisan hadapan dalam menangani keperluan masyarakat yang kritikal menerusi inovasi. Jadi apa fokus utama Yayasan Inovasi ini? Tentu saja untuk menepati juga hasrat meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi komuniti khususnya yang kurang mendapat perhatian. Doktor. Okey, terima kasih Wan Syahrina. Terima kasih juga kerana memanggil kami untuk ruang bicara hari ini. Jadi Yayasan Inovasi Malaysia ini telah pun ditubuhkan sebagai yayasan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sejak daripada tahun 2008 dan 2010 kita telah pun menjejak inovasi. Jadi seperti yang telah pun Syahrina nyatakan tadi bahawa mandat utama yang diberi kepada YIM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi komuniti. Jadi fokus kita memang lebih kepada akar umbi dan sosial di masyarakat, pada masyarakat. Jadi dengan memanfaatkan sains teknologi ini, YIM dapat membantu untuk menyelesaikan secara inovatif bagi meningkatkan taraf hidup dalam demografi yang kita sebutkan tadi. Secara jelasnya apa antara perkhidmatan dan manfaat yang diberikan semula oleh Yayasan Inovasi, oleh YIM kepada masyarakat? Jadi pendekatan yang kita ambil ada dua. Satu melalui pembangunan produk inovasi. Jadi macam yang selalu kita nampak ada bila dalam satu tahun, contoh ada pertandingan-pertandingan, cabaran-cabaran inovasi. Cabaran-cabaran inovasi ini dia bukan hanya cabaran sahaja, tetapi ianya juga memberi satu penyelesaian inovatif di masalah di peringkat masyarakat. Jadi solution itu datang kepada YIM dan kita membantu untuk membimbing inovasi itu ke tahap technology readiness level yang lebih tinggi untuk pulang dimanfaatkan balik kepada masyarakat. Itu satu. Manakala yang kedua adalah daripada segi pembudayaan. Jadi contoh pembudayaan yang kita buat untuk membantu daripada capacity talent untuk innovator. Talent bukan saja untuk innovator, kepada juga masyarakat komuniti yang tidak dapat akses kepada teknologi seperti di bandar. Jadi kita adakan contoh ruang daya cipta. Jadi ruang daya cipta ni setakat ini kita dah ada 17 tempat di seluruh negeri, datang sahaja. Jadi di dalam ruang daya cipta itu boleh belajar macam-macam. Maksudnya contoh nak belajar 3D printer, pergilah belajar 3D printer sebab kita ada makmal yang masing-masing. Berkaitan kata anak-anak kita nak belajar robotik, ada je robotik yang boleh untuk kita buat coding dan sebagainya. Okey, apa yang dimaktelamatkan oleh YIM kepada masyarakat? Masyarakat yang bagaimana yang YIM nak lihat ada? Jadi sebenarnya untuk memupuk semangat tadi, bagaimana kita nak terus berinovatif daripada kecil lagi, sebenarnya kita kena buka ruang tersebut. Jadi dengan membuka ruang-ruang ini menjadikan kita ni, anak-anak kita ni boleh
mencipta, boleh dan seterusnya menjadikan negara kita ni negara pengeluar. Tidaklah jadi negara pengguna saja. Asyik-asyik tekan Shopee nak beli barang yang dah siap. Tapi orang kita pun boleh jual juga di Shopee kan. Contoh. Tapi banyak kita mengutamakan produk-produk daripada luar. Sedangkan solution itu, penyelesaian itu ada dalam masyarakat kita dan kita sebenarnya boleh buat sendiri. Okey, itu sangat menarik Doktor sebutkan kerana kadang-kadang kita jumpa masalah, kita memang terfikir pun apa solusi penyelesaiannya dan kita buat sendiri. Tapi untuk tahap kita nak memasarkannya, mengkomersialkannya, kita tidak buat. Tapi kita beli daripada orang luar. Okey, kalau kita bercakap tentang golongan penerima manfaat yang disasarkan oleh YIM pula, macam mana? Jadi kalau kita tengok tadi, kita meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi komuniti yang kurang mendapat perhatian di peringkat yang tinggilah. Contoh adalah termasuk kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang orang kurang upaya ataupun yang berlainan dengan kita, kanak-kanak yang katakan belia yang tidak juga dapat bekerja di bandar ataupun tidak dapat pendedahan untuk sampai ke universiti, tapi dia ada bakat. Bagaimana bakat tersebut kita jana untuk dia dapat meningkatkan kualiti kehidupan dia. Banyak juga kita jumpa, ramai juga yang kes-kes yang kita jumpa belajar sampai tingkatan 5 je. Dan dia ada hanya orang kata asas saja pengetahuan. Dalam bahasa Inggeris ni kurang, kata contoh kan, tapi dia ada talent di belakang dia. Yang mana dia ni suka buat sesuatu benda yang boleh memudahkan kehidupan dia sendiri. Contoh kalau yang klasiknya dululah kalau kita tengok, bagaimana nak panjat pokok kelapa kan, panjat pokok kelapa pakai manual. Tapi bila kita tengok dekat internet, ada je yang pakai alat bagaimana nak naik kan. Dan kita ada juga innovator kita yang dia boleh buat daripada segi untuk angkat barang ni. Jadi dia buat troli yang boleh bergerak sendiri. Itu orang kita juga buat, tak payah beli pun. Macam tu. Okey. Untuk memperkukuhkan ekosistem inovasi ini sendiri, saya kira kerana itu mungkin kita terdengar berkenaan dengan Dasar Inovasi Sosial ataupun DIS. Kalau mungkin boleh Doktor terangkan juga tentang Dasar Inovasi Sosial ni. Okey. Dasar Inovasi Sosial ini sebenarnya dia merupakan satu satu program dan juga satu penyataan untuk jangka panjang. Jadi dalam dasar ini juga sebenarnya sedang berada di peringkat Jemaah Menteri. Jadi sebelum ianya dimuktamadkan. Jadi ia merupakan asas strategik. Kalau kita tengok dasar-dasar banyak di bawah Kementerian Sains sendiri, di bawah Dasar Sains Teknologi Inovasi Negara, banyak dasar-dasar lain. Jadi kita lihat Dasar Inovasi Sosial ini merupakan dia berbentuk sektoral. Jadi dia mempunyai keperincian untuk dasar untuk inovasi sosial itu, bagaimana untuk kita meletakkan plan, hala tujunya daripada jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jadi dia akan bergerak sendiri di bawah konsep-konsep yang telah pun diberi. Jadi dalam peringkat ini, Dasar Inovasi Sosial itu masih lagi sedang diperhalusi lah. Walau bagaimanapun, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga terus akan bertanggungjawab untuk menerajui dan menyelaras dasar ini. Manakala Yayasan Inovasi pula akan menjadi agensi penyelaras dan pelaksana inisiatif inovasi sosial itu. Jadi kalau saya teruskan, mungkin interesting lah kata bila kita dah ada inisiatif inovasi sosial yang telah pun dijalankan sejak 2015 oleh MOSTI, di mana dalam inovasi sosial itu mempunyai elemen-elemen sains, teknologi untuk mempertingkatkan, untuk memberi penyelesaian, juga menambah pendapatan daripada segi ekonomi komuniti yang kita bantu. Begitu juga menambah baik kualiti kehidupan mereka, membantu memulihara alam sekitar contoh. Jadi di dalam inovasi sosial yang kita kata dalam ekosistem ini, dia ada sebenarnya ada elemen dia 3. Okey. Satu adalah elemen sebagai penyedia teknologi. Jadi penyedia teknologi ini dia perlu ada R&D di belakang dia. So di sinilah terletaknya dalam Dasar Inovasi Sosial itu kita mengenali siapa player dia. Jadi kemudian siapa juga penerima. Kedua adalah elemen replikasi teknologi. Bila dah siap,
kita nak letak ke mana, kan? Jadi bila nak replikasi, dimanfaatkan oleh siapa. Jadi di sini dalam kita mereplikasi, dalam kita menyediakan teknologi, akan ada bakat-bakat inovasi yang keluar, bakat-bakat muda yang daripada tempatan yang keluar. Macam tadilah kata, kita tahu solution tu, tapi bagaimana kita nak pasarkan. Jadi kita menyediakan platform-platform itu melalui dasar ini nanti. Dan akhir sekali, bila dah ada replikasi teknologi, ada keusahawanan di dalamnya. Jadi keusahawanan ini tidak tertakluk kepada social enterprise sahaja. Dia ada technopreneur, ada juga yang lebih kepada bersifat untuk kepada industri. Jadi dia ada startup dan sebagainya. Dan seterusnya, elemen yang mesti ada elemen impact social. Jadi ada 3 elemen yang penting lah di dalam dasar itu sendiri. Dan biasanya ia juga mengandungi trust yang mungkin dijadikan paksi untuk kita bergerak di sekitarnya. Apa pula trust untuk dasar inovasi sosial ni? Jadi sebagaimana dasar-dasar yang lain, memang kita akan ada paksi dia. Kalau kita tengok selalu di dalam buku-buku dasar, dia akan ada rumahnya, kan? Jadi kita ada 5 trust, ya, di mana konsep kita nak realisasikan adalah daripada masyarakat untuk masyarakat. Jadi di sini dalam dasar inovasi sosial itu dia mengandungi 5 trust tadi, dan juga disokong oleh 15 strategi. Sepanjang sehingga 2030, ya. Dan juga ada 64 keberhasilan, outcome yang kita akan dapat daripada inisiatif tersebut, dan juga 106 inisiatif yang akan diperincikan menerusi tindakan yang inklusif lah sehingga tahun 2030. Jadi sedikit berkenaan dengan teras pertama, contoh adalah teras tadbir urus inovasi sosial yang mampan. Jadi di sini mewujudkan sistem tadbir urus inklusif yang bagi memkukuhkan ekosistem tu. Jadi adalah jawatan kuasa untuk tadbir urus ni dipengerusikan oleh ketua setiausaha kita lah, mesti, dan seterusnya jawatan kuasa akan dianggotai oleh kementerian-kementerian pula. Ada lagi stakeholders kita, pemegang taruh lain yang boleh membantu kita dalam urus tadbir tersebut. Jadi teras kedua pula adalah berkenaan dengan pembudayaan dan pemerkasaan daya cipta. Jadi di sini kefahaman masyarakat tentang IS ni, inovasi sosial ni, melalui program pembudayaan. Contoh, ada dutanya, ada ikonnya inovasi sosial ni. Jadi kita akan pilih, dan kerjasama antara kita, kerajaan, badan bukan kerajaan, perniagaan, komuniti dapat diperkukuhkanlah melalui pembudayaan tersebutlah, ya. Dan terusnya ketiga adalah berkenaan dengan pembiayaan. Yang ini orang suka. Jadi orang suka pasal geran. Ada geran ni. Ada geran ni dia katakan. Tapi geran-geran ni pun ada kriteria dia. Ada juga yang mengeluh kan, kenapa saya tak dapat geran? Kawan saya dapat. Tapi kita tengok kriteria. Adakah ia mengenai dengan impact sosial tersebut dan ada elemen teknologi yang kita nak. Jadi di pembiayaan dan penajaan nilai menumpukan pada instrumen pembiayaan untuk memacu pelaburan dan pengkomersialan produk inovasi sosial. Jadi apabila kita bantu dan kita telah pun sebarkan kepada komuniti B40 ni kan tadi menyemarakkan keusahawanan kan, B40 ni dah pandai berniaga. Kita dah bagi alat-alat yang sesuai, dia pandai berniaga daripada dia duduk dan dia hanya kata pergi kerja kilang contohnya, dia dah pandai dan dia boleh berniaga sendiri, dan keusahawanan itu wujud di peringkat B40. Dia dah pandai, dia dah ada simpan kira-kira dia, yang itu akan orang kata menambah baik daripada instrumen pembiayaan tersebut. Jadi di sini juga kita melihat ianya dapat memastikan maklumat pembiayaan tepat sampai kepada inovator dan juga komuniti. Jadi tak adalah dia kata, oh tak apalah, geran je kot, dia katakan. Tak boleh kata geran juga kot, kan? Sebab geran itu kita nak hasilkan memberi impact sosial. Jadi masyarakat pun semua dapat menikmati daripada limpahan pembiayaan tersebut. Manakala untuk teras keempat adalah infrastruktur inovasi sosial secara bersepadu, mana memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur, rangkaian kerjasama dan juga pengkalan data terbuka. Jadi pengkalan data terbuka biasa orang kata open platform. Jadi kalau katakanlah kita nak cari solution bagaimana nak dapatkan air bersih
dekat rumah kita. Jadi pengkalan terbuka ni boleh je kita kata nak dapat air bersih dekat mana. Jadi dia akan ada senaraikan. Mungkin ada orang yang dekat dengan rumah kita, kita tak tahu sebab kita ni pergi balik kerja je. Tapi masalah-masalah ni kita tak dapat, kita nak cari solution di mana? Solution yang dekat dengan kita sepatutnya. Jadi kemudahan ruang juga disediakan, seperti contoh ruang daya cipta tadi, program incubation khusus disediakan mengikut keperluan setempat serta latihan. Latihan macam-macam. Kalau tengok rdc@yim.my, ada sahaja setiap hari, boleh katakan ada sahaja kursus-kursus macam-macam berkaitan dengan keusahawanan, berkaitan dengan robotik, berkaitan apa saja yang kita sukalah, dan kita boleh masuk semuanya secara percuma. Ya. Sama ada hybrid ataupun online, ataupun kena pergi ke ruang daya cipta tersebut. Ruangnya sangat cantik. Ruang daya cipta ni, setiap ruang daya cipta yang ada di seluruh Malaysia, dia punya setting lain-lain. Jadi dia ada ID dia. Jadi bila kita pergi, kata contoh ke Sabak Bernam, lain. Contoh kita pergi ke Tanjung Malim, lain. Jadi dia, tapi peralatan masih ada yang sama. 3D printernya, digital studio. Kita ada digital studio. Digital studio lengkap semua. Jadi orang-orang yang nak datang, bila dia dah ambil kursus Canva lah, kursus berkaitan dengan TikTok lah apa, dia terus boleh buat. Boleh jual barang. Jadi tak adalah kita buat daripada rumah. Sekarang nak tengok langsirnya, Allah hai kan, macam tak profesional lah. Jadi kalau pergi ke ruang daya cipta ni, nampak lebih berinfrastruktur yang lebih nampak profesional, ya, tentang quality produk. Dan last sekali adalah bakat inovasi sosial. Jadi bakat inovasi sosial ni digandingkan dengan keusahawanan. Jadi dia menyasarkan bahawa untuk pembangunan bakat inovatif dengan minda keusahawanan. Jadi sekali dapat dana geran, jadi dia lepas tu dia bolehlah teruskan dengan commercialization lah melalui pelan. Kita ada peta lah bagaimana untuk mereka menaik taraf itu. Jadi ada juga contoh macam saya kata tadi, tingkatan 5 dia tak pergi ijazah tapi dia tahu pekerjaan dia berkenaan dengan inovasi ni. Jadi selepas beberapa tahun dia boleh buat, kita boleh SKM kan dia melalui prior learning dia, maksudnya yang dia belajar sepanjang hayat. Jadi ada je inovator kita yang tingkatan 5 dah ada pun macam diploma level melalui pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Dan doktor juga ada sebutkan tadi tentang inisiatif inovasi sosial yang dimulakan sejak 2015 ya. Kalau mungkin boleh kita tahu juga impaknya ataupun keberkesanannya inisiatif ini. Banyak ya, sehingga kini saya rasa dalam lebih daripada 200 inovasi yang telah pun kita bantu di seluruh Malaysia. Pendanaan dia sehingga 300,000. Ya, 300,000 untuk komuniti, dan mesti dimanfaatkan sekurang-kurangnya oleh 100 orang. Jadi itu syaratnya. Jadi dalam MyIS community ini sebenarnya dah banyak dah membantu masyarakat. Contoh yang paling ketara yang kita telah pernah buat adalah di mana teknologinya daripada Agensi Nuklear Malaysia yang kita buat di Kota Baru. Jadi di sini dia buat untuk satu ekosistem yang lengkap bagi penghasilan cendawan tiram tersebut. Jadi kalau kita tengok projek-projek yang lain, cendawan tiram dia tak ada buat tissue culture dekat situ. Dekat sini dia panggil teknologi in vitro. Jadi dekat situ dia benihkan. Jadi seorang daripada ahli koperasi ni memang dia pakar. Jadi kita sediakan satu lab untuk dia. Jadi bila kita bagi lab ni, dia hidupkan tissue culture kan tu. Jadi benih-benih boleh didapati daripada tempat tersebut, dan kemudian seterusnya dia teruslah buat bongkar. Kemudian bongkar tu nanti bila dah siap, dah dijual, boleh dipulangkan pada mereka balik. Jadi di sini saja memberi kesan yang sangat besar, di mana pendanaan tersebut pada 2019 itu berjumlah 230,000 ya. Jadi nama dia projek itu adalah Pakej Penanaman Cendawan Berasaskan Sisa Pertanian Secara Komersial. Disebut secara komersial tu yang itulah. Jadi menggunakan penghasilan benih cendawan secara in vitro yang buat tissue culture tadi, kemudian menghasilkan bongkah penanaman cendawan pada skala besar.
dan seterusnya menghasilkan baja kompos kita semula. Jadi boleh pulang balik. Selepas habis harvest, orang datang pulang balik, nanti dia buat balik semula, tambah media semua, adalah dia punya formula dia, dan dia jual baliklah dalam bentuk bongkar. Jadi di sini satu kajian impact telah pun dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Fakulti Perakaunan dan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Selangor, dan hasil kajian ini sangat membanggakan pada YIM lah, dan juga saya rasa pada MOSTI dan semua, bahawa telah mencatatkan kesan pulangan pelaburan ROI sehingga 3.824 juta. Wow. Ya, sangat besar di samping penjanaan pendapatan sehingga 20,000. Bayangkan dekat kampung, wanita pula tu, jual cendawan tiram je. 20,000 sebulan. Oh, maknanya dia memang banyak duit daripada kita sebab dia duduk kat kampung kan. Dapat macam tu. Jadi saya kan selalu saya bergurau. Saya kata dulu datang tak berapa cantik lagi, saya kata. Sekarang datang lagi cantik. Duit dah banyak kot, saya cakap macam tu. Jadi dia bergurau lah kan. Jadi contoh dia dengan situ, dan juga yang paling kita tengok juga adalah 6 kali kesan aliran perbelanjaan kepada masyarakat tempatan. Di mana maksudnya setiap ringgit yang dihasilkan di kawasan tersebut daripada komuniti tersebut 6 kali putaran dia sehinggalah kosong. Maksudnya katakanlah dia dapat RM1 penjualan cendawan tiram tadi. Kemudian dia pergi ke kedai, dia beli barang. Daripada barang yang dibeli tu, tokey kedai ni pula mungkin bayar kat situ juga. Jadi benda tu pusing. Lepas pembayaran tu buat lagi. Jadi 6 kali pusing duit. Jadi sangat besar sebenarnya nilai impact dan yang paling juga cantiknya adalah memberi 40 peluang pekerjaan pada waktu itu. Sebab ibu-ibu ni dia nak tunggu anak dia nak balik sekolah. 4 jam dia rehat. Jadi dia datang kat situ untuk buat bongkar. Buat bongkar, campurkan semua media. Jadi dapat upah daripada situ. Ya. Dan juga memberi kebahagiaan, indeks kebahagiaan 100%. Wow. Happiness index 100%. Orang gembiralah, duit ada. Macam tu. Okey. Baik. Doktor, kita harapkan ada masa lebih panjang, tapi kita ada lebih kurang 3 minit saja lagi, Doktor. Itu dia rasa macam cepat saja berlalu kan. Kita ada banyak perkara sebenarnya kalau boleh nak disentuhkan juga tentang mungkin harapan terhadap DIS ini sendiri, bagaimana ia mungkin menepati juga hasrat SDG di peringkat antarabangsanya, dan kita mahukan kerjasama semua untuk menjayakan dasar inovasi kita. Jadi mungkin dalam masa 3 minit ini, Doktor. Baik, terima kasih. Dasar inovasi sosial ini telah pun mengguna pakai juga pendekatan yang kita tengok daripada SDG. Kita juga tengok daripada OECD, dan juga kita mapkan dengan 10 on 10 STIE framework, dan juga dasar sains teknologi inovasi negara. Jadi di sini dasar inovasi sosial ini dibangunkan bagi memastikan pembangunan negara dapat dipacu secara inklusif supaya impak positif dapat dirasaikan oleh segenap lapisan masyarakat melalui pengaplikasian sains teknologi inovasi yang berasaskan local issues, local technology and local benefit. Ini tahun depan kita akan cerita macam mana kami menggerakkan local issue, local technology and local benefits. Sebab kita nak researcher yang buat ni dekat dengan orang tu. Kita tak nak lagi kalau kata projek kita di sini tapi yang buat daripada universiti di sebelah jauh. Nak datang pun susah. Jadi konsep ini kita akan perhalusi lagi. Dan daripada sini juga kita lihat bahawa aktiviti utama dasar inovasi sosial ini akan terus menyokong usaha penghasilan inovasi yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan masalah serta cabaran sosial, ekonomi dan alam sekitar, sekaligus membudayakan inovasi dalam masyarakat dan juga menyokong usaha kerajaan madani menerusi dasar sedia ada dan untuk membentuk negara Malaysia yang lebih mampan, inklusif, jadi negara pengeluar daripada negara pengguna. Okey, itu hasrat kita dan saya kira hasrat kita semua kerana kita tahu apabila kita menjadi negara pengeluar di mana mungkin standard kita berbeza, di mana mungkin lebih ramai lagi yang mencari kita sebagai sumber, bukan lagi menyasarkan kita sebagai pengguna semata-mata. Okey, terima kasih kita ucapkan Doktor kerana bersama-sama kami malam ini menerusi Ruang Bicara. Terima kasih juga untuk anda yang setia menerusi Ruang Bicara bersama saya Wan Sharina dan
dan juga Dr. Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, bercakap tentang semarak inovasi sosial dan keusahawanan buat golongan terpinggir. Teruskan bersama Bernama TV untuk kandungan yang berikutnya. Jumpa lagi selepas ini. Kembali semula menerusi ruang bicara. Waktu ini masih bersama saya Wan Syahrina. Pembangunan wilayah koridor ekonomi adalah antara strategi jangka panjang pemerkasaan sosioekonomi di Malaysia. Di negara-negara maju, inisiatif regenerasi wilayah seperti ini turut dilaksanakan dengan impaknya begitu memberangsangkan. Dan begitu juga di negara kita, koridor ekonomi secara tidak sedar telah pun memanifestasikan kejayaan ketara, terutamanya dari segi pelaburan, penciptaan peluang pekerjaan, impak sosial, pembangunan infrastruktur dan banyak lagi. Dan wilayah ekonomi Pantai Timur ECER adalah antara yang menunjukkan pencapaian membanggakan untuk Pantai Timur Malaysia meliputi negeri Pahang, Terengganu, Kelantan dan termasuk daerah Mersing di Johor. Dan malam ini kita ingin menyelami visi peneraju pelaksananya ECERDC dalam memacu pertumbuhan wilayah Pantai Timur. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama-sama kami kepada Datuk Bai Zawi Chikmat, Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC. Apa khabar, Datuk? Terima kasih, Alhamdulillah. Rina. Terima kasih, Datuk, kerana bersama-sama kami. Baik, mungkin sebagai permulaannya kita ingin tahu juga kalau boleh kita bercakap tentang pencapaian ECERDC untuk tahun ini, tahun 2024 dan peranannya dalam pembangunan sosioekonomi untuk wilayah Pantai Timur. Terima kasih, Rina. Terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan ECERDC pada hari ini. Dalam tahun 2024, ECERDC telah berjaya sehingga kini setakat September, kami telah berjaya merealisasikan pelaburan sebanyak 13.3 bilion melepasi sasaran kami pada tahun ini iaitu 10 bilion untuk keseluruhan tahun 2024. Apa yang ni menarik adalah kami telah berjaya membawa insya-Allah bila siap kesemuanya projek-projek pelaburan ini akan membawa hampir 9,000 peluang pekerjaan dan 300 peluang keusahawanan. Ini adalah signifikan sebab dengan berjaya membawa peluang pekerjaan, jadi orang Pantai Timur dapat bekerja di Pantai Timur sendiri dan ini akan membantu ekonomi di wilayah Pantai Timur. Pada masa yang sama, kami juga melaksanakan banyak projek-projek yang akan membantu dari segi pelaburan. Contohnya, membina paip agihan daripada Kemaman ke Gebeng yang akan membolehkan 90 juta liter air akan disalurkan kepada tamak-tamak industri di Pahang. Pada masa yang sama, kami telah membangunkan semula pantai hiburan Rompin, umpamanya kami dah siap. Kami dah juga siapkan menambah baik peta Rainforest Discovery Center di Mersing dan satu lagi penaik tarafan Pasar Terapung Pulau Suri di Tumpat, Kelantan. Ini adalah antara projek-projek yang akan membantu ekonomi di seluruh wilayah Pantai Timur. Setakat ini adalah antara projek-projek yang telah kami siapkan. Ya. Okey, kita menghampiri 2025 dan kita juga mendepani tahun-tahun yang kritikal untuk perancangan Malaysia ke-13 dan ke-13. Jadi kalau boleh kita tahu perancangan ECERDC untuk terus meneruskan momentum ini, memacu pertumbuhan di Pantai Timur dalam masa yang sama juga perancangan pembangunan ECER, apa persiapannya untuk RMK 13? Okay. Sebagaimana yang kita semua tahu, Pantai Timur adalah wilayah yang ketinggalan dibandingkan dengan Pantai Barat. Contoh utama yang saya boleh bagi adalah sepanjang 10 tahun yang lepas, daripada tahun 2014 sampai 2023,
hanya 7% daripada pelaburan yang datang ke Malaysia pergi ke Pantai Timur, contohnya. Dari segi GDP, ekonomi, Pantai Timur hanya menyumbang sebanyak 8.3% daripada gross domestic product untuk seluruh Malaysia. So ini adalah kritikal sebab bila tak ada pelaburan, bila pelaburan tak direlasikan, peluang pekerjaan tidak ada, jadi ekonomi akan ketinggalan. Kalau kita tengok dari tahun 2023, ekonomi Pantai Timur hanya berkisar dalam 139 bilion macam tu. Jadi apa yang kami rancang untuk 5 tahun akan datang melalui RMK, Rancangan Malaysia ke-13, adalah untuk menjana ekonomi sehingga 225 bilion. Ini adalah apa yang kami kena pasti. Jadi untuk dapat daripada 139 bilion kepada 225, kami harus merealisasikan pelaburan sebanyak 55 bilion. Ini adalah fokus kami. Apa yang kami kena pasti sekarang adalah ada 4 teras. Okey. Sebab Pantai Timur ni kita kena tengok dia 52% daripada seluruh Pantai Timur ni, Pahang, Kelantan, Terengganu, Mersing dan Segamat. Kalau kita tengok dari segi geografi ada 52%. 52% daripada semenanjung Malaysia. Jadi dia banyak kata peluang-peluang pertanian dan sebagainya. Pantai Timur adalah destinasi pelancongan yang sangat menarik sebagaimana kita tahu. Kita ada minyak dan gas, ada mineral, jadi kita untuk manufacturing, untuk membawa pelaburan-pelaburan untuk minyak dan gas, biopolimer, petrokimia dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah kalau kita tengok Pantai Timur adalah keseluruhan coastal line tu, pantai daripada Tumpat pada Mersing yang sangat panjang, industri marine. Ini adalah fokus kami untuk Rancangan Malaysia ke-13 dan kami telah bersetuju dengan semua stakeholders, pemegang taruh. Ini adalah fokus kami yang akan membawa 60% aktiviti ekonomi ke wilayah Pantai Timur daripada 2026 sampai 2030. Okey. Dengan mungkin ECRL ya yang akan terlaksana secara penuh, itu juga mungkin akan menjadi sokongan yang kuat untuk ECR. Dan salah satu teras yang Datuk sebutkan ialah memberi fokus kepada food basket tadi, bakul makanan negara ini. Jadi kalau kita bercakap tentang keterjaminan makanan, kerana ia bukan lagi satu aspek wilayah, ia telah menjadi aspek negara dan juga ya dunia sebenarnya bercakap tentang security makanan dan keterjaminan makanan. Jelapang-jelapang padi negara contohnya ada di negeri Pantai Timur dan lain-lain juga. Kalau kita boleh tahu tentang ini, perancangan ECRDC untuk memperkukuh keterjaminan makanan wilayah Pantai Timur. Betul. Teras pertama yang kami kena pasti dalam bahasa Malaysianya bakul makanan, kalau kita panggil food basket lah. Bagaimana yang kita tahu dari segi keterjaminan makanan, kita masih mengimport import bill dari segi makanan adalah terlalu tinggi. Jadi bagaimana yang saya jelaskan tadi, kita punya banyak tanah-tanah pertanian yang luas. Tanah-tanah TKPM dan sebagainya. Jadi apa yang kami hendak laksanakan untuk 5 tahun yang akan datang adalah kami akan mengenal pasti projek-projek yang kami akan laksanakan yang berskala besar, berteknologi tinggi di wilayah Pantai Timur ni untuk kami laksanakan. Sebab kami yakin kalau kami boleh melaksanakan ni, terutamanya untuk tanaman-tanaman yang SSL-nya ataupun kita panggil kadar sara diri yang rendah. Kita contoh kalau lada tu kita produce 20% je, kita keluar 20%, 80% kita import. Halia sama, kobesnya sama, daging. Kita punya daging contohnya sangat rendah dalam 10-15% macam tu. Ini adalah fokus. Jadi kalau kita nak laksanakan projek bakul makanan ni adalah terutamanya untuk tanaman-tanaman seperti ini. Kami sebagaimana yang kita semua tahu,
projek IPR Intan yang dilaksanakan oleh kerajaan. IPR Intan ni dalam pelaksanaan kami sedang melaksanakan di Stiu, kami akan melaksanakan di Sekamat, kami akan sambung ni. Kerajaan dalam kalau kita tengok bajet belanjawan baru-baru ini 250 juta diperuntukkan. Jadi kami ingin melaksanakan ni IPR Intan dan sebagainya. Jadi sebab kalau kita laksanakan projek-projek pertanian ni berskala besar, contoh yang saya boleh ambil, kalau kita tengok negara Belanda, dia sama besar dengan Pahang je. Tapi dia punya produk pertanian dia punya number one in the world, berapa banyak ekonomi yang boleh dijana. Jadi fokus yang pertama kami adalah untuk pertanian. Okey, baik. Satu lagi yang saya kira sangat menarik ialah sektor pelancongan yang ingin diberikan penekanan oleh ECR juga. Kerana sebagai anak Pantai Timur, saya tahu bagaimana menariknya negeri-negeri Pantai Timur ini kepada pelancong-pelancong domestik yang nak pergi Kelantan, nak pergi Terengganu, nak pergi Pahang contohnya untuk makanan, untuk tempat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang terfikir, adakah pengetahuan yang sama, rasa tarikan yang sama juga ada kepada pelancong-pelancong luar contohnya. Dan apa lagi mungkin yang ECRDC ingin lakukan untuk memperkasa sektor pelancongan wilayah Pantai Timur? Terima kasih, soalan yang sangat relevan untuk Pantai Timur. Jadi satu perkara tentang Pantai Timur ni, kalau ikut statistik yang kita ada, setiap tahun ada 4 juta pelancong yang datang ke Pantai Timur. Kita tengok 2 juta pelancong ni yang daripada luar negara pergi ke Genting. Dalam 550,000 pergi ke pulau-pulau kita ada pulau-pulau yang sangat menarik, contohnya Perhentian Redang, Tioman dan sebagainya. 1.5 juta saja yang actually landing up. Sebab kalau kita tengok Pantai Timur, dia punya khazanah alam daripada ekoturism dia sangat-sangat menarik. Apa fokus kami yang kami nak buat adalah bila siapnya ECRL nanti pada akhir tahun 2026, bermula 2027 contohnya, 40% daripada pelancong ni kami anggarkan akan menggunakan ECRL untuk melancong Pantai Timur. Macam kita tengok yang sama di Pantai Barat, ETS, sangat bermakna. Kita tak dapat seat pun kalau nak melancong, especially cuti sekolah dan sebagainya. Yang kedua, fokus kami adalah RV, motorhome. Actually motorhome dekat Malaysia ni dia tak popular dan sebagainya. Untuk 2026 sampai 2030 kami merancang kami akan membina 17 RV park. Jadi kalau orang ada RV, kita kena ada ekosistem bagaimana orang yang singgah dekat airport dan sebagainya boleh sewa motorhome singgah di 17 ni. Sebab kalau dia boleh singgah dekat tempat-tempat yang menarik, Pantai Mangkuk di Stiu dan sebagainya, dia boleh park kat situ. Ini adalah common feature di pantai di Eropah, for example. Setiap tahun di Eropah 200,000 orang beli motorhome dan sebagainya. This is the lifestyle that we want to create. And satu lagi, of course, yang kita punya ni pelancongan, kalau kita sekarang melaksanakan pembesaran Kota Baru Airport. So kalau kita boleh jadikan Kota Baru Airport sebagai regional airport, dan Kuala Terengganu kita boleh buat charter flight, macam charter flight daripada Korea dan China pergi ke Kota Kinabalu, kita boleh membawa pelancong yang lebih baik. Tapi apa yang penting, kita kena bawa pelaburan yang banyak dari segi kita kena bina hotel yang standard tinggi, 5 star dan sebagainya. Betul. Kerana itu juga yang saya terfikir sebenarnya kalau bercakap tentang pengukuhan infrastruktur, ekosistem yang Datuk sebutkan tadi untuk support vision ini. Dan kalau yang utama tentu saja yang paling signifikan ialah ECRL itu sendiri Datuk sebutkan tadi. Tapi kalau kita bayangkan nanti ECRL itu sudah nyata, sudah terjadi, apa outcome-nya yang dapat kita jangkakan? Dia ECRL ni orang Terengganu tak pernah ada kereta api sebagai contoh. Tapi Kelantan ni bila kita ada stesen daripada Tumpat, Pasir Putih, Terengganu ada 6 stesen,
lepas tu pergi ke Pahang. Ini akan membolehkan sektor-sektor yang selama ni tak boleh pasarkan produk pertanian contohnya. Kalau dulu susah nak jual tembikai, ni sekarang boleh letak dalam ni. Sekarang ni kita tengok even kalau ada syarikat yang boleh pasarkan dia punya kereta, bawa daripada pantai barat ke pantai timur dan guna Kuantan Port dan sebagainya. So banyak aktiviti-aktiviti logistik dan perkhidmatan yang akan menggunakan ni. And of course pelancongan lah. Pelancongan 2027 esok orang akan guna ECRL sebagai salah satu pengangkutan untuk mereka singgah di setiap stesen. Sebab kalau dulu kita tak boleh nak pergi ni sebab jam dan sebagainya. Sekarang orang boleh travel dan they know they will arrive on time dan sebagainya. Ini sangat membantu lah. Okey. Kalau disebut juga tentang salah satu lagi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi Pantai Timur, iaitu sektor pembuatan. Ia mungkin pada setengah-setengah kita yang marhain, kita mungkin merasakan ia sesuatu yang tidak begitu akrab dengan kita. Jadi kalau boleh kita fahami apa potensinya sektor pembuatan di Pantai Timur dan ECR sendiri peranannya untuk memperkasakan sektor ini. Sebagaimana yang kita semua maklum, Pantai Timur bila kita cerita manufacturing, dia tak boleh lari daripada oil and gas dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok sektor pembuatan dan oil and gas dia berkisar dekat Ketih, Gebeng, Kemaman, Gambang dan Pekan. Apa yang kita tengok sekarang ni ada dua perkara. Banyak sekarang ni kita minggu depan Amerika nak pergi election dan sebagainya. Jadi trade war between China dengan Amerika. And the Chinese investor mungkin dia kena tengok, dia need to move. Bukan saja dia mengekalkan industri China, dia kena move out. Yang kita nampak banyak syarikat-syarikat yang dulu melabur di China ni cari tempat lain. Dan kami ada, itu China plus one punya strategi. Yang keduanya Rina adalah kami kalau ikut pelan peralihan tenaga negara. Apa yang berlaku sekarang, kerajaan kena pasti, because kita kena ada zero carbon punya emission 2050 ni. Kerajaan kena pasti Kertih dan Kuantan ni sebagai hub untuk CCUS, Carbon Capture Utilization Storage. Dulu jadi carbon tu dia akan simpan, dia store, lepas tu dia akan masukkan di telaga-telaga minyak yang tak digunakan. Jadi kalau syarikat-syarikat ni bila dah ada CCUS ni, mereka boleh membina kilang-kilang mereka yang terutamanya simen ke keluli ke mineral ke yang mengeluarkan karbon dengan banyak dan menggunakan fasiliti CCUS ni. So satu lagi untuk pembuatan yang Pantai Timur kena ambil peluang dan kena dapatkan value yang sangat banyak adalah mineral. Pantai Timur kaya dengan REE. Setengah orang kata REE Pantai Timur ni bernilai setengah trilion. Kita ada silika, kita ada biji besi dan dari segi midstreamnya, downstream of this activity kena berlaku. Dan ini akan menjana ekonomi yang sangat tinggi untuk Pantai Timur. Okey. Bila Datuk jelaskan, jadi kita nampak potensinya tu walaupun ia mungkin tidak begitu cerah pada asalnya. Begitu juga dengan marine. Saya kira kalau bercakap tentang marine mungkin yang kita fikirkan tentang Pelabuhan Kuantan dan potensinya. Dan sejauh mana juga prospek kita dalam industri marine di Pantai Timur ini mungkin berkenaan dengan sektor pembaikan dan pembinaan kapal dan kalau kita juga boleh memikirkan buk-buk tradisional di Terengganu, ada juga ruang untuk itu atau bagaimana? Okey. Soalan yang sangat relevan untuk Pantai Timur. Untuk makluman, Pantai Timur ni kita ada coastal line yang beribu dan beratus kilometer dan sebagainya. Satu perkara kita ada oil and gas industri. Di Pantai Timur contohnya the offshore support vessel. Kita ada sekarang ni sangat banyak platform-platform dari segi yang mengeluarkan minyak dan gas, drilling rig dan sebagainya. Mereka memerlukan kapal. The last count yang kita ada lebih kurang 270 kapal. Pada masa yang sama kita tahu Pantai Timur ni adalah sektor perikanan yang sangat pesat dan walaupun kita ada masalah ekonomi dari segi penjanaan yang lebih baik, tapi ada 5,500 kapal nelayan. Mereka semua ni perlu ship
nak bina kapal, nak baiki kapal. Keperluan tu ada. Yang dan macam Rina cakap tadi, kita diduyung, kita ada orang kata industri boat tradisional. Ni dah bermula sangat lama. Sebenarnya talent dari segi kemahiran ni perlu dikekalkan. Ini adalah warisan yang perlu dikekalkan di Pantai Timur sebab dia sangat membantu bukan saja dari segi pembinaan kapal tapi pelancongan dan sebagainya. Jadi salah satu fokus kami nampak kita perlu ada ship repair dan ship building ni di Kemaman dan Kuantan contohnya. Kita kena buat yang mengembalikan warisan di Pulau Duyung dan sebagainya. Dan akhirnya bila industri ni sebab penggunanya orang, the demand is there, permintaan tu ada. Dan kita jangka kalau kita boleh dapat dalam 1 bilion punya investment, that will be something yang kita nak capai dalam 5 tahun akan datang ni. Okey. Baik, alang-alang kita juga baru saja menyaksikan pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri pada 18 Oktober yang lalu. Kalau mungkin kita boleh menyentuh juga tema membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Setiap kalinya Madani menekankan tentang kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita memberi fokus kepada ini, bagaimana pula ECRDC mengintegrasikan hasrat kerajaan dengan apa visi yang ECRDC sendiri punyai untuk wilayah ekonomi Pantai Timur ini? Okay. Belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah belanjawan yang baik, adalah belanjawan untuk rakyat. Di Pantai Timur, contohnya penekanan isu tebatan banjir, peruntukan, kerajaan memperuntukkan 3 bilion sebagainya untuk Pahang, Kelantan, Terengganu. Segamat pun ada pada masa sebab kalaulah kita setiap tahun Pantai Timur ni banjir. Bila banjir, sektor pertanian terjejas dan sebagainya. Jadi penyelesaian terhadap isu banjir ni dan peruntukan tu sangat baiklah. Okey. Dari segi yang lain-lain, kalau kita tengok belanjawan ni, bila kerajaan perlu bagikan, kerajaan bagikan. Kerajaan perlu bagi joran, kerajaan perlu bagi joran dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang sangat baiklah. Jadi okey. Satu yang juga penting untuk Pantai Timur adalah pembinaan infrastruktur yang kritikal untuk pembangunan ekonomi. Kerajaan akan menyiapkan, dulu kita panggil Central Spine Road, daripada Bentong sampailah ke Gua Musang, Kuala Kerai dan Kota Baru. InsyaAllah akan disiapkan pada akhir 2026. Pembinaan pembesaran lapangan terbang di Kota Baru juga akan berlaku. ECRL insya-Allah akan siap bila tebatan banjir akan. Jadi infrastruktur ni diteruskan, diperuntukkan, insya-Allah bila dah sampai 2027 ni, ini akan membantu ekonomi pada masa akan datang. Jadi kalau kita tengok sebab untuk bawa pelaburan, untuk membina, untuk membanyakkan peluang pekerjaan, kita perlu infrastruktur yang lengkap, ekosistem yang lengkap. Dan satu lagi yang terbaik juga kalau kita tengok daripada belanjawan itu adalah penyediaan insentif pelaburan dalam 21 economic sectors untuk Kelantan dan Terengganu, sebab Kelantan dan Terengganu agak ketinggalan kalau dibanding negeri-negeri lain dari segi pelaburan di seluruh Malaysia. Okey, baik. Mungkin akhir sekali, Datuk, kalau kita ingin bercakap tentang harapan, kerana setelah apa yang Datuk bentangkan tadi, kita punya harapan yang berkobar-kobar untuk melihat bagaimana wilayah Pantai Timur ini boleh pergi jauh daripada apa yang mereka ada sekarang. Dan kita bercakap tentang jutaan anak-anak Pantai Timur yang mungkin mencari rezeki di luar, bukan di wilayah mereka sendiri, yang mungkin sebenarnya juga menjadi sumber tenaga kerja yang menjadi aset kepada Pantai Timur itu sendiri apabila cukup segala-galanya di Pantai Timur. Jadi untuk menutup perbincangan kita pada malam ini, bercakap tentang hala tuju ECRDC memastikan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan dengan lancar di Pantai Timur. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, ECRDC kita punya role, tugas dan tanggungjawab kita untuk membawa sebanyak mungkin pelaburan ke Pantai Timur. Kami mensasarkan lebih kurang 55 bilion untuk 5 tahun dalam RMK 13.
Sebab kalau kita bawa pelaburan, dia akan menjana peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan ada, peluang perniagaan dan seterusnya. Bila peluang kerja, orang-orang Pantai Timur is no longer orang kata pilihan. Dulu dia bukan nak kerja di Pantai Barat, tapi dia terpaksa bekerja di Barat. Jadi kalau dia orang kata lahir di Pantai Timur, bersekolah di Pantai Timur, pergi universiti Pantai Timur, adalah pilihan mereka untuk continue, untuk terus bekerja di Pantai Timur, dapat kita ni. Dan pada masa yang sama, kita tak ada migrasi orang Pantai Timur ni pergi ke Pantai Barat dan sebagainya, sebab itu pilihan mereka yang mereka ada. Jadi Pantai Timur punya potensi, kita ada resources yang sangat banyak. Kita ada mineral yang saya bentangkan lagi, khazanah alam yang sangat cantik, ekosistem. Kalau kita boleh universiti-universiti di Pantai Timur mengeluarkan tenaga kerja, akhirnya ini akan membina ekonomi. Macam saya jelaskan tadi, kita dapat daripada 139 bilion daripada tahun 2023 itu, kita boleh pergi kepada 225 bilion. Dan ini adalah berdasarkan kalau dulu 2023 4% punya pertumbuhan, kita nak bawa dia pada 7%, dan akhirnya akan menjadikan wilayah ini wilayah yang baik, inklusif dan actually makmur akhirnya. Baik. Kita ucapkan selamat berjaya kepada ECRDC dalam mencapai apa yang diharapkan. Tahun depan saya kira tahun yang besar, permulaan kepada banyak perkara. Kita bercakap tentang RMK contohnya, dan bertitik tolak daripada belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 18 Oktober yang lalu. Ini semua mungkin permulaan yang baik ke arah sinar harapan yang lebih terang di hujung terowong ECRL kepada timur tu. Baik, terima kasih Datuk kita ucapkan kerana bersama-sama kami pada malam ini bercakap tentang memacu pertumbuhan wilayah Pantai Timur. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama di Ruang Bicara. Kita berakhir di sini, jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih.